hidup dia terkenal sebagai salah seorang daripada sahabat Nabi yang handsome. Ubadah bin As-Samit, dia bukan sahaja seorang sahabat, dia bukan sahaja seorang pejuang yang hebat, dia bukan sahaja handsome, tetapi dia juga seorang arkitek dan town planner. Kalau hari ini tuan-tuan sampai di Mesir, sampai hari ini ada Masjid Amru bin Al-As. Masjid Amru bin Al-As itu, dia salah seorang yang terlibat di dalam mereka bentuk masjid itu dan terlibat di dalam membina dia. Dia menikah pun dengan satu orang hebat yang bernama Ummu Haram bin Milhan, iaitu mak penakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Isteri kepada Ubadah bin Samit ini hebat sehingga kan dia ikut serta dalam kumpulan tentera pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ikut serta dalam rombongan tentera yang pergi ke Cyprus untuk nak takluk Cyprus. Isteri Ubadah bin Samit, bukan Ubadah bin Samit, isteri dia pun hebat, ikut dalam pasukan tentera pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ikut dalam pasukan tentera naik kapal pergi ke Cyprus. Dan dia meninggal dalam perjalanan balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ubadah bin Samit meriwayatkan hadis ini. Dia kata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin. Dia kata, aku dengan sekumpulan sahabat telah bay'ah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bay'ah maksudnya di depan Nabi, dia mengaku, dia berjanji di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubayyi'ukum ala an la tusyriku billahi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bai'ah kepada kamu semua dengan beberapa perkara ini. Nabi kata, hampa mai kerana nak berjanji depan aku. Baik, berjanjilah di depan aku. Yang pertama, an la tusyriku billahi syai'an. Seumur hidup hampa tidak akan syirik Allah dengan satu benda pun. Wala tusriqu. Nabi kata, berjanjilah seumur hidup hampa tidak akan mencuri. Wala taznu. Berjanjilah depan aku. Nabi kata, bahawa seumur hidup hampa tidak akan berzina. Wala taqtulu awladakum. Berjanjilah dengan aku. Nabi kata, yang hampa sekali-kali tidak akan bunuh anak hampa dalam apa keadaan sekalipun. Wala ta'tu bi buhtan. Dan berjanjilah depan aku bahawa hampa tidak akan buat bohong. Wala ta'suni fi ma'ruf. Nabi kata, berjanjilah dengan aku bahawa hampa sekali-kali tidak akan mengingkari benda-benda ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Nabi kata, siapa yang menunaikan janji-janji ini, pahala di sisi Allah. Nabi, tuan-tuan, dia tidak pernah berjanji dengan kebendaan. Dia tidak pernah janji dengan duit ringgit. Nabi tidak pernah janji dengan jawatan. Nabi SAW dia janji dengan sahabat-sahabat dia
dengan pahala daripada Allah. Kalau sekiranya hampa boleh jamin hampa tidak syirik Allah, hampa boleh jamin hampa tidak mencuri, hampa boleh jamin hampa tidak akan berzina, hampa boleh jamin hampa tidak akan bunuh anak hampa dalam apa keadaan sekalipun, hampa boleh jamin hampa tidak akan jadi orang yang berbohong, hampa boleh jamin bahawa hampa tidak akan mengingkari benda-benda baik yang disuruh oleh Allah dan Nabi SAW. Siapa boleh janji benda-benda ni, fa ajruhu 'ala Allah, pahala Tuhan. Wa man asaba min zalika syai'an, tapi barang siapa yang berjanji kemudian dia mungkir janji, dia berjanji tidak akan syirik Allah, tiba-tiba dia syirik Allah. Dia berjanji dia tidak akan mencuri, tiba-tiba dia curi. Dia berjanji dia tidak akan berzina, tiba-tiba dia berzina. Dia berjanji dia tidak akan bunuh anak dia, tiba-tiba dia gugurkan kandungan di dalam rahim dia ataupun di dalam rahim isteri dia. Dia berjanji bahawa dia tidak akan berbohong, tiba-tiba dia berbohong. Dia berjanji bahawa dia tidak akan mengingkari benda ma'ruf, tiba-tiba dia mengingkari benda ma'ruf. Bang siapa yang berjanji tiba-tiba dia memukiri janji itu, fa ukhidha bihi fid dunya, Nabi kata dia dihukum di atas dunia. Dia mencuri, dia berjanji untuk tak mencuri, tiba-tiba dia mencuri, tiba-tiba dia ditangkap kerana mencuri, tiba-tiba dia dijatuhkan hukum potong tangan kerana mencuri. Fahuwa kafaratun lah wa tahur. Nabi kata hukuman yang dia kena itu mengkifarahkan dosa dia dan dia menjadi orang yang bersih. Wa man sadarahullah, Nabi kata bahawa siapa yang berjanji untuk tidak buat benda-benda salah, tiba-tiba dia buat benda salah, tetapi Allah tutup daripada pengetahuan orang. Dia berjanji untuk tidak berzina, tiba-tiba dia berzina dan siapa pun tak tahu melainkan Allah. Dia berjanji untuk tidak mencuri, tiba-tiba dia mencuri, siapa pun tak tahu melainkan Allah. Maknanya waman satarahullah, barang siapa yang buat jahat tapi Tuhan tutup kejahatan dia, fadzalika ilallah, maka itu terserah kepada Allah. In sya'a azabahu, kalau Tuhan mau akhirat esok Tuhan azab dia. Wa in sya'a ghafara lahu, kalau Tuhan mau, dia berjanji untuk tidak berzina, tiba-tiba dia berzina, siapa pun tak tahu melainkan Allah. Dia bertaubat lepas itu. Dia tidak dihukum, tapi dia bertaubat lepas itu. Kalau Tuhan nak menerima taubat dia, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, depa dengan Nabi macam tu. Kalau depa tidak pergi jumpa Nabi, tidak bai'ah depan Nabi pun tak apa, tetapi depa nak lebih lagi kuat diri depa, depa pergi bai'ah depan Nabi untuk tak buat benda-benda tak elok. Pasal apa? Pasal para sahabat Nabi, mereka adalah golongan manusia yang sungguh-sungguh nak lari daripada buat benda tak elok. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, lamma kana yawmu Khaybar aqbala nafarun min sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahid fulanun syahid hatta marru ala rajul faqalu fulanun syahid faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin aghallaha aw aba'ah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya ibn al-Khattab, izhab fanadi fin nas annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Qala Umar fakharajtu fanadaitu ala innahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata ketika selesai perang Khaybar, dan perang Khaybar ni perang lawan siapa? Lawan Yahudi. Hari ni kalau tuan-tuan ada rezeki sampai di Madinah, pergi buat haji ke, pergi buat umrah ke, tuan-tuan ziarah Madinah. Kalau package yang tuan-tuan ambil itu, travel agent tu bawa tuan-tuan pergi ke Khaybar. Itu perkampungan Yahudi di Madinah. Dulu segala suku Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, semua duduk situ. Berlaku perang kerana mereka pada mulanya buat perjanjian dengan Nabi. Tiba-tiba mereka mengingkari janji. Nabi serang mereka di kubu mereka di Khaybar. Yahudi Khaybar inilah yang meracuni Nabi. Bagi hadiah dekat Nabi kambing seekor, mereka buang racun dalam, sehingga berbekas merah di tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, lamma kana yaum Khaybar, apabila selesai perang Khaybar, aqbala nafarun min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekumpulan sahabat Nabi mai menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai perang, depa mai jumpa Nabi nak bagi report. Nak report dekat Nabi tentang peperangan yang baru selesai. Faqalu, maka kata sahabat-sahabat yang pergi menghadap Nabi ni, depa kata fulanun syahid, fulanun syahid. Depa kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kawan kita Fulan bin Fulan, dia sudah syahid. Kawan kita Fulan bin Fulan, dia sudah syahid. Kawan kita Fulan bin Fulan, dia sudah syahid. Depa sebut nama. Sebut nama dia ni dah mati syahid. Sebut nama dia ni dah mati syahid. Depa nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta marru ala rajul, sehinggalah sampai kepada satu nama depa sebut dekat Nabi. Depa kata syekh ni pun mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin aghallaha aw aba'ah. Tiba-tiba bila sebut nama hak seorang ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi kata dah, dia ni dah. Dia sebut nama. Nabi tak tengok pun mayat orang ni. Tapi bila disebut nama dia ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dak, hak ni dak. Nabi kata inni ra'aituhu finnar, kerana aku nampak dia di neraka. Tuan-tuan, ikut perang dalam pasukan Nabi, gugur di dalam perang sabilillah. Faham orang kata dia syahid. Tiba-tiba Nabi SAW menafikan benda tu. Nabi kata tak, kalau dia ni tak. Pasal apa? Pasal Allah bagi aku nampak dia ni duduk dalam neraka. Fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Dia duduk ada dalam neraka pasal apa? Pasal duduk ada bersama dengan dia satu burdah, satu kain selempang. Sahabat kita, saudara Zul pakai ni, dia panggil burdah. Kain abuh sebai atas bau ni. Aku melihat dia di dalam neraka bersama dengan dia kain ni. Bukan maksud siapa pakai kain ni masuk neraka. Tak ni tuan-tuan bisa salah faham pula, jenuh saya. Ramai lah ni hak duk ubuh atas ni dia pakai Ustaz Zamsuri kata abuh neraka. Bila bukan yang tu. Ni sahabat hak mati ni, sahabat yang mati, yang nampak macam syahid, mati di dalam perang Khaybar ini, Nabi kata diperlihatkan kepada aku dia dalam neraka bersama dengan dia kain tu. Nabi kata, kain apa? Kain yang dia ambil daripada harta rampasan perang.
yang belum dibahagikan. Harta rampasan perang ni dia kena himpun, bila selesai perang Nabi nanti bahagi. Dia ni dia berkenan kain tu, dia takut masa pembahagian tak dapat kat dia. Dia ambil in advance, ambil dulu. Itu pun salah. Walaupun kalau tuan-tuan tengok saat lagi perbincangan dalam bab hudud, dalam bab potong tangan, orang yang mengambil barang daripada Baitul Mal ataupun orang yang ambil barang daripada harta yang belum dibahagikan tidak kena potong tangan. Pasal apa? Pasal barang yang dia ambil itu daripada tempat yang orang pakat sharing. Barang Baitul Mal, barang yang orang semua ada hak boleh ambil. Barang ghanimah, barang harta rampasan perang, siapa yang ikut pergi perang ada bahagian dia dalam tu. Dia ni punya salah apa dia? Pasal ambil dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata dia ni tak syahid, pasti telah diperlihatkan kepada aku dia ni duk ada dalam neraka bersama dengan dia kain tu. Kain tu bukan kain dia, kain daripada harta rampasan perang yang tak bahagi lagi, dia ambil dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, ya Ibn al-Khattab. Nabi kata, wahai Umar Ibn al-Khattab, izhab fanadi fil nas. Nabi kata, Umar, pergi keluar dekat orang ramai. Nuh ada pergi bagi tahu dekat depa yang ramai nu, annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Bahawa tidak akan masuk syurga melainkan betul-betul beriman kepada Allah. Pi ambil barang hak bukan hak kita, itu menunjuk kata tak beriman. Barang bukan hak kita, kita pi ambil, bermaknanya waktu hang ambil itu hang tak beriman kepada Allah. Kalau hang beriman kepada Allah, hang tak berani nak ambil barang yang bukan hak hang. Nabi kata, Umar pergi bagi tahu dekat orang ramai semua bahawa tidak akan masuk syurga melainkan orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Qala Umar, Sayyidina Umar kata, bila Nabi suruh, fa kharajtu fanadaitu, aku cepat-cepat keluar daripada depan Nabi, pergi dekat orang ramai semua dan aku seru bagi tahu dekat semua orang, ala innahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Ketahuilah hampa semua bahawa tidak boleh masuk syurga melainkan orang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena faham bahawa syurga itu tempat yang sangat mulia, tidak boleh masuk ke dalam dia melainkan orang-orang yang mulia. Sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, kata dia, kana ala thaqalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajul yuqalu lahu Kirkirah, famata, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fi an-nar, fadhahabu yanzuruna fawajadu alaihi kisaan aw aba'ah qad ghallaha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kata dia, ada satu orang laki-laki, dia ni dipanggil dengan nama Kirkirah. Nama dia Kirkirah. Kalau kita baca dalam syarah hadis ni, dia kata Kirkirah ni dia orang African. Dia orang African. Dia kerja dengan Nabi sebagai penjaga tunggangan Nabi, especially waktu Nabi nak pergi perang. Hal yang melibatkan kenderaan tunggangan Nabi naik, Kirkirah jaga. Maknanya apa tuan-tuan? Dia dengan Nabi close dah. Close tuan-tuan.
Satu orang yang tuan-tuan kenal, public figure. Satu orang yang tuan-tuan kenal. Tak kira lah tuan-tuan kenal Datuk Najib ke, tuan-tuan kenal Tok Guru Haji Hadi ke, tak kira. Itu public figure. Siapa jadi driver dia, close tak dengan dia? Close, walaupun dia driver. Dia jadi driver Datuk Najib, dia close dengan Datuk Najib. Sambil awak kereta, dia boleh sembang. Dia kata, Tok Seri, saya boleh. Satu orang driver kepada Tok Guru Haji Hadi, close tak dengan Tok Guru Haji Hadi? Close. Kita nak pergi pegang cium tangan dia pun tak senang. Driver bila masa pun boleh. Dia close. Kira-kira jaga tunggangan Nabi. Close tak dia dengan Nabi? Close dia dengan Nabi. Dia rapat dengan Nabi. Famata. Mati kira-kira ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar. Dia mati. Bila mati, Nabi kata dekat orang semua, Nabi kata kira-kira di neraka. Masya Allah tuan-tuan. Nabi kata huwa finnar. Kira-kira di neraka. Terkejut sahabat-sahabat. Dia duk berkhidmat dekat Nabi. Dia close dengan Nabi. Dia orang yang rapat dengan Nabi. Macam mana dia mati, Nabi boleh kata huwa finnar, dia dalam neraka. Fazahabu yanzurun. Sahabat-sahabat ni pakat cari kira-kira ni. Dia mati di dalam perang. Pergi cari mana dia mayat kira-kira ni. Macam mana Nabi boleh kata dia di dalam neraka? Semua sahabat ni fazahabu, pakat pi semua, duk search body, duk cari badan mayat dia duk tang mana, yang zuruna, pakat ramai-ramai nak tengok ni mayat kira-kira ini. Fawajadu alaihi kisaan aw abaah qad ghallaha. Didapati bersama dengan mayat dia ada sehelai kain yang belum dibahagikan. Kain daripada harta rampasan perang yang belum dibahagikan, dia balas dah kat dia. Nabi tak tengok pun. Allah bagi tahu dekat Nabi, kesian dekat dia. Dia habis masa berkhidmat untuk engkau wahai Muhammad. Ending dia macam tu. Pasal apa? Pasal dia tak boleh sabar. Dia ambil barang yang bukan hak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran. Satu, ambil harta secara tak betul itu salah dan berdosa besar. Satu, nak kena drill masuk dalam kepala kita. Mengambil harta yang bukan hak kita, mengambil secara salah itu salah dan berdosa besar. Satu. Yang kedua, walaupun terlibat dan sama-sama ikut perang, tetapi kerana mencuri dan kerana mengambil harta yang bukan hak dia, dia tetap salah dan dia tetap ke neraka. Walaupun dia ikut dalam perang sama dengan Nabi, tapi kerana cepat tangan, neraka. Yang ketiga, hati-hati. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari kerana mengambil harta yang seumpama ini. Kalau kita nak contohkan, duit masjid. Kita jadi bendahari masjid, kita jadi AJK masjid, kita jadi tukang kira tabung Jumaat di masjid. Jangan ambil walau seubang. Kira-kira duk kerja untuk Nabi, ambil selai kain saja, Nabi kata dia di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan ambil duit derma orang. Kalau kita tukang kutip duit derma, kita tukang kutip, bukan duit kita. Jangan ambil. Jangan ambil duit yang menjadi amanah orang. Jangan. Kita nak pergi haji, kita nak pergi umrah, ada satu orang kirim, Ustaz, saya bagi RM50, Ustaz bagilah.
tentang mana masjid-masjid mana yang ada di Mekah Madinah. Tabuh dalam poket, kita anggap benda ni. Jangan. Kira-kira orang yang menjaga tunggangan Nabi sehelai kain, Nabi kata dia di neraka. Jangan ambil duit pesaka yang bukan hak kita. Jangan ambil duit kelab kebajikan di tempat kerja kita. Jangan ambil duit share partner kita dalam menjaga. Kerana semua benda ni akan merosakkan agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 221. Muka surat 222. Nombor polis 222. Bawah sekali dia kata suruh orang mukmin dengan takwa dan wasilah. Malam ni punya ayat dia nak cerita tentang benda ni, tentang kita disuruh bertakwa kepada Allah. Disuruh kita ni ada takut kepada Allah. Bila ada takut, kita tak buat benda yang disebut di dalam mukadimah tadi. Kerana takut. Firman Allah ayat 35 surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Ayat Quran cantik. Dia start tu dia cekak jantung kita. Wahai orang yang beriman, kalau betul kamu beriman kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan buat kerja suka hati, jangan ingat apa nak buat-buat. Jangan. Tanya dulu, benda ni boleh tak boleh buat. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan tuntutlah oleh kamu kepadanya akan wasilah. Yakni apa-apa perhubungan yang boleh menghampirkan kamu kepada Allah. Allah bagi satu garis panduan umum dalam ayat ni. Dalam nak jadikan kita ditakut kepada Allah ni, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah apa-apa wasilah, apa-apa jalan yang bila kita buat kita boleh takut Allah. Tuhan agak open dalam hal ni selagi mana tidak salah. Maka buatlah sama ada zikrullah dengan lidah atau hati. Kalau sekiranya zikir itu boleh menjadikan kita rasa kita lebih bertakwa kepada Allah, berzikirlah. Lain orang, lain cara. Ada orang dia main duduk dalam masjid, cukup dah dia rasa dia close dengan Tuhan. Cukup dah dia main daripada luar, dia masuk, dia ambil ayat semayang tu, dia nak langkah masuk dalam masjid tu, dia dah rasa dah. Dia dah rasa kecut hati dah. Dia dah rasa dia buat. Ada orang masuk dalam masjid pun tak rasa apa lagi. Dia semayang, dia zikir, baru duk main pelan-pelan dalam hati dia, baru duk main rasa sayang pada Allah, rasa cinta pada Allah. Kalau wasilah itu boleh membuatkan dia rasa rapat dengan Allah, buat. Ada orang dia bila duduk sorang-sorang, dia ambil biji tasbih, dia duduk tarik subhanallah, 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 subhanallah. Setiap zikir yang terbit daripada mulut dia tu menyebabkan dia rasa hati dia makin mampat dengan Allah. Buat. Tuhan sebut dalam ayat ni, wabtaghu ilaihil wasilah. Buatlah apa wasilah pun tak apa. Janji hang dengan Tuhan cantik. Buat. Sama ada itu zikrullah, iaitu zikir dengan lidah dan hati yang dinamakan muraqabah ataupun musyahadah ataupun dawamul hudur. Ini bahasa-bahasa tasawuf. Yang maksud dia satu saja. Maksud dia kita rasa kita diobserve oleh Tuhan. Itu maksud muraqabah, maksud musyahadah dengan maksud hudur, maksud dawamul hudur.
kita rasa Tuhan do observe kita. Feeling tu ada, feeling. Kita boleh feel benda tu. Rasa macam Tuhan duk tengok aku. Maka aku kena beradab. Apa cara yang hang buat, hang boleh menyebabkan hang rasa dekat dengan Tuhan, buat. Dan bacalah Quran, selawat, berdoa dan sebagainya. Yang sekalian itu taat dan kebajikan kepada Allah, dan itu adalah sunat. Dia kata, buatlah. Kalau sekiranya dia ni satu orang yang dia akan rasa dia dekat dengan Allah kalau dia berselawat. Dia duduk Allahumma salli ala Muhammad. Tiap-tiap kali dia sebut tu Allahumma salli ala, dia rasa hati dia. Kalau itu wasilah dia, selawatlah. Kalau sekiranya dia bila berdoa, dia rasa dia ni cukup close dengan Tuhan, berdoalah. Ada orang tuan-tuan, dia tiap-tiap kali sujud dalam sembahyang, dia tak miss doa. Dia dah set dah dalam kepala dia. Mulut sebut Subhana Rabbiyal A'la, tapi hati dia duk lintih apa? Ya Allah, ampunlah dosa aku, dosa anak, dosa bini aku, dosa mak ayah aku. Benda tu dia hudur, dia hadir dalam hati dia. Setiap kali sujud, dia sujud ni bukan mulut sahaja dia sebut Subhana Rabbiyal A'la, tapi bila dia sujud tu benda tu mai dalam hati dia. Dia rasa dia paling hina di depan Allah. Dia minta, ya Allah, ampunkan dosa aku, dosa bini aku, dosa anak-anak aku, dosa mak ayah aku, tempatkanlah mak ayah aku dalam syurga. Tiap-tiap kali sujud benda tu timai. Maka sujud itu boleh hampirkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda ni atas kita tuan-tuan. Benda ni satu mujahadah kepada kita semua. Kita yang set benda ni. Tiap-tiap kali sujud, dia main. Apa yang kita nak minta, dia main. Dia main. Dia main. Sujud kita jadi lazat. Kita rasa lazat sujud. Pasal apa? Pasal di dalam sujud itu, kita rasa kita hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang wasilah itu adalah wasilah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang boleh jadi dirinya hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan boleh menjadikan dia kekasih Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dengan wasilah itu boleh jadi ia pendengaran Allah, pendengarannya, boleh jadi penglihatan Allah, penglihatannya, dan menjadi tangan, langkah dan tampar Allah itu, maka itu wasilah Allah kepadanya. Ya. Ini dia ada dalam hadis qudsi. Kalau tuan-tuan baca, Tuhan kata seseorang itu akan menjadi aulia aku, akan menjadi kekasih aku, dan apabila orang itu menjadi kekasih aku, penglihatannya penglihatanku, pendengarannya pendengaranku, tamparnya tampar aku. Hadis qudsi. Nak habaq kata apa? Manusia ni apabila dia sangat hampir dengan Allah, Allah bersama dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana persembahan kita kepada raja-raja. Kita sembah Allah ni tak tahu nak habaq besar dia. Kita sembah raja pun kita rasa kecil, kita rasa besar raja ni. Ini kan pula Allah, raja pada hari akhirat, raja kepada sekalian raja yang ada. Dan kita baca di Masjid Jelutong yang lepas, Tuhan tanya, aina mulukul ardi. Kita mau baca ya, Masjid Jelutong 2 bulan lepas. Tuhan kata, aina mulukul ardi. Di hari akhirat esok Tuhan tanya, mana dia orang yang jadi raja di atas muka bumi dulu? Mana? Tuhan kata. Pasal apa? Pasal pada hari akhirat tidak ada raja melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Maliki Yaumiddin. Dia raja yang memiliki hari akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Dan bersungguh-sungguhlah oleh sekalian kamu pada jalan Allah, kerana nak meninggikan agamanya, dengan perang seterunya
yang nyata dan juga seterunya yang tersembunyi. Kita mesti bersama dengan Allah dalam nak melawan seteru Allah. Seteru Allah ni dia kata ada dua. Satu yang obvious nampak, satu lagi yang tersembunyi kita tak nampak. Siapa dia? Yang obvious itu ialah kafir, manakala yang tersembunyi itu munafik. Dia kata kafir terang nampak, depa memang tak boleh terima. Allah Subhanahu wa taala depa dengar nama Allah, depa nak naik pulau rumah semua. Depa nak satu penyakit dua ada kat depa ni. Satu lagi apa? Munafik. Tunjuk kata okey dengan Islam, tapi dalam punya meluat dekat Islam, Allah yang mengetahui. Begitu. Mudah-mudahan kamu dapat menang dan mendapat syurga dan lepas daripada neraka. Firman Allah, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim. Bahwasanya segala orang kafir itu, jika bagi mereka itu barang yang di dalam bumi sekaliannya dan seumpamanya sertanya, supaya tebus mereka itu dengannya akan diri mereka itu daripada azab hari kiamat, nescaya tidak diterima daripada mereka itu. Ni Tuhan nak abang kat kita apa? Tuhan nak bagi tahu kata hang kaya macam mana pun masa hidup atas dunia ni, kalau hari akhirat esok masuk neraka. Kekayaan yang ada ke hang banyak mana pun di atas dunia ni tak boleh nak tebus, tak boleh nak bayar untuk keluar daripada neraka. Tak boleh. Atas dunia ni kayalah macam mana pun, hari akhirat esok kalau masuk neraka, semua kekayaan ada tu kalau nak bagi kat Tuhan, nak minta keluar, Tuhan tak terima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis cerita, Masya Allah, pasal apa yang orang bila masuk neraka ni tak boleh tahan? Pasal apa? Surah An-Nisa ayat 56, Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sadaqallahul azim. Tuhan kata sesungguhnya orang yang engkar ayat aku masa di atas dunia, baca ayat Quran, Allah suruh buat lagu ni, tak mau. Barang siapa yang masa hidup atas dunia dia duk bantah perintah Tuhan, saufa nuslihim nara, Tuhan kata akhirat esok kami akan humbankan dia ke dalam neraka. Tuhan dia very simple, dia tak ada masalah. Aku bagi jadi hampa, aku hantar Nabi pi, aku buat turun Quran kepada Nabi, aku suruh Nabi pi ajak hampa isi kandungan Quran. Hampa ikut, aku bagi syurga. Hampa lawan, aku buat dalam neraka. Very simple. Tak payah orang cerdik untuk nak fikir, untuk nak faham benda ni. Very simple. Tuhan kata hampa tu aku buat. Aku hantar Nabi pi dekat hampa. Aku buat turun Quran bagi dekat Nabi itu, suruh ajak hampa. Kalau sekiranya hampa ikut, syurga. Kalau sekiranya hampa lawan, hampa bantah, aku bulan neraka. Maka Allah sebut dalam ayat tu, innal ladzina kafaru biayatina, sesungguhnya orang-orang yang engkar dengan ayat-ayat Quran kami, saufa nuslihim nara, kami akan lempak mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, apabila hanguih kulit mereka kena bakar dengan neraka, apabila dihumbankan ke dalam neraka, kena bakar rentung kulit mereka ni, baddalnahum juludan ghairaha, kami tukar kulit yang hanguih itu, kami bagi jadi kulit baru. Tujuan dia apa? Liyadhuqul azab, supaya manusia rasa azab neraka itu. Saya dah abang dah dulu.
Sains buat kajian. Hak sakit tu apa tuan-tuan? Sakit tu kulit tu yang sakit. Tak percaya, cuba selinap kulit ni tengok. Tempat sakit tu di mana? Di kulit tu tempat sakit. Tuhan jadikan kita, badan kita ni, flesh ni, Tuhan balut dengan kulit. Bila terkoyak kulit, sakit. Tempat sakit dia di mana? Kulit. Maka dalam Quran Tuhan bagi tahu, Tuhan kata apa? Bila kami humban manusia ke neraka, kullama nadijat juluduhum, apabila hangus kulit tu, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit baru. Tujuan ganti kulit baru apa dia? Supaya saat lagi kena bakar, sakit lagi. Bila sakit, hangus. Bila hangus, ganti lagi. Bila ganti, bakar. Bila bakar, hangus. Bila hangus, sakit. Bila sakit, ganti lagi. Supaya manusia ni liyadhuqul azab. Supaya manusia rasa azab Tuhan. Innallaha kana azizan hakimah. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan maha perkasa, lagi maha bijaksana. Tuhan bijak. Tuhan buat kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu tempat sakit kita tang mana. Tempat tu Tuhan do attack bagi kita kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita selalu baca hadis Nabi SAW cerita di hari akhirat esok, yu'ta bi an'ami ahli nar, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusba'u fin nari sabah. Dibuat mai satu orang yang dia ni masa hidup atas dunia, dia satu orang kaya, dia satu orang yang hidup mewah, dia satu orang senang di atas dunia. Akhirat di neraka. Tuhan bagi dekat dia senang, Tuhan bagi dekat dia kaya, Tuhan bagi dekat dia mewah, Tuhan bagi dekat dia segala nikmat atas dunia, Tuhan bagi dekat dia. Dia tak bersyukur, dia kufur Tuhan. Sana esok masuk neraka. Kata Nabi apa dia? Fayusba'u fin nari sabrah. Tuhan ambil ni kawan yang atas dunia dulu punya senang, lenang, kaya raya ni, ambil celup masuk dalam neraka sekali. Angkat naik balik. Summa yuqal, kemudian malaikat tanya dia, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat? Malaikat kata, wahai manusia, pernahkah atas dunia dulu hang tengok kesusahan? Hal ra'aita khairan qat? Pernahkah atas dunia dulu hang tengok kebaikan? Hal marra bika na'imun qat? Pernah dah atas dunia dulu hang rasa nikmat? Padahal dia atas dunia orang paling senang, dia atas dunia orang paling kaya, dia atas dunia orang paling mewah. Sekali celup dalam neraka, angkat naik, tanya dia balik, hang pernah tak selama ni tengok kesenangan ataupun rasa nikmat? La wallahi ya Rab. Dia kata dah, dia kata seumur hidup saya susah. Nabi nak apa? Nak abang kata, yang kata neraka tu kalau kena, dia boleh melupakan segala nikmat yang kita pernah kecapi. Demikian syurga. Dibawa mai di hari akhirat esok, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Dibawa mai pula satu orang yang atas dunia dulu punya miskin, susah, melarat, tapi dia redha dengan kesusahan dia. Akhirat dia masuk syurga. Dicelup dia sekali dalam syurga, angkat naik. Ditanya dia, hang pernah tak tengok kesusahan ataupun rasa susah? Dia kata, la wallahi ya Rab, demi Allah saya tak pernah susah, sedang saya senang. Nah abang apa? Yang kata syurga tu dia boleh melupakan segala susah yang satu orang pernah lalui sebelum itu. Maksudnya apa? Neraka ni extremely tempat azab, manakala syurga ni extremely tempat nikmat. Sekali kena lupa segala kesusahan, sekali kena lupa segala kesenangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana tu orang bila kena neraka, otak tak ada fikir lain melainkan nak keluar daripada neraka.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, narukum hazihi allati tuqidu ibnu adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk dengan sahabat cucu hati. Duduk dengan sahabat, satu orang sahabat sudah cucu hati. Nabi kata narukum hadhihi allati yuqadu ibnu adam, ni api yang manusia duk cucuh ni, Nabi kata juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Api ni hampa duk cucuh, duk masak makan ni, api ni satu sahaja daripada 70 bahagian neraka jahannam. Nabi kata ni hampa cucuh ni panggang kambing ni Nabi kata 1/70 daripada panas api neraka jahannam tu. Nabi kata lagu tu, sahabat kata wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Sahabat kata ya Rasulullah, ni pun dah cukup panas dah. Nabi kata ni api hampa duk panggang kambing ni 1/70. Duk ada di sana 69 kali ganda ni lagi. Ni baru 1/70. Sahabat ni bila dengar, terus kata dekat Nabi. Dia pun kata, ya Rasulullah, ni pun dah cukup panas dah. Nabi SAW kata apa? Fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Nabi kata dah, neraka esok tambah 69 kali ganda ni. Itulah neraka. Nabi kata. Bila kita tengok hadis-hadis ni, faham kita ayat yang kita baca tadi. Ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala kata innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Tuhan kata kalau hampa di atas dunia dulu hampa ada kekayaan, dan hampa nak tolak kekayaan tu semua, nak suruh Tuhan lepas hampa daripada neraka, la tuqbalu ma tuqbala minhum, Allah tak akan terima. Cerita dia lah ni, bukan esok baru nak sembang. Lah ni mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pada buat posting masuk dalam WhatsApp, tulis tu berapa ramai orang ada dalam kubur tu teringin nak jadi ahli sembahyang. Ada dalam kubur berapa ramai. Kalaulah Tuhan bagi dekat mereka peluang balik satu hari satu malam hidup, dia tak sembang dengan anak cucu dia, dia tak sembang dengan bini dia, dia tak sembang dengan siapa pun. Dia balik mai, dia ambil ayat sembahyang, dia nak sembahyang, dia nak baca Quran, dia nak buat ibadat, dia nak bersedekah, dia nak buat apa. Pasal apa? Pasal dia tahu dah macam mana sakit tu ada dalam tu. Kalau dah Allah bagi kat mereka peluang untuk balik mai atas dunia sehari semalam aja, pasti sehari semalam tu akan diisi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, yuriduna an yukhriju minan nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum azabun muqim. Cita-cita mereka itu, orang yang masuk neraka tu, cita-cita mereka, kemahuan mereka, kehendak mereka satu aja. Apa dia? Nak keluar daripada neraka.
Orang yang kena masuk neraka ni, tu saya tanya apa kat dia. Dia apa pun dia tak mau. Dia nak satu aja bagi dia keluar daripada neraka ni. Tak mau duduk dalam neraka ni. Pasal apa? Tak tahan azab ada dalam tu. Siapa kata? Allah sebut dalam Quran. Wa ma hum bi kharijina minha. Ayat 37 surah Al-Maidah. Tuhan kata, wa ma hum bi kharijina minha, sekali-kali mereka tak akan boleh keluar daripada neraka. Hari ini bukan hari nak merayu minta keluar, hari ini hari azab. Walahum azabun muqim, dan bagi mereka itu azab yang sangat dahsyat, dan selama-lamalah mereka itu di dalam azab neraka itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbah, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadha? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadha hajar rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifah fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah kata, kami duduk dengan Nabi. Abu Hurairah cerita, satu hari kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz sami'a wajbah, tiba-tiba dengar bunyi dung, kata bunyi. Abu kita lah ni tengah-tengah duduk dengan dung, kata bunyi. Tinggal saya doang pakat keluar pergi tengok. Zaman Nabi apa nak bunyi deras macam tu? Lori kontainer tak ada, lori balak tak ada, bas ekspres tak ada. Kalau ada aksiden kereta ke lori ke bunyi macam tu, unta tak ada aksiden bunyi deras macam tu. Jadi sahabat-sahabat tak pernah dengar bunyi benda deras macam tu, tak pernah dengar. Kami duduk, kata Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk sama dengan Nabi, iz sami'a wajbah, tiba-tiba dengar boom, kata bunyi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus kata, atadruna ma haza? Nabi kata, hangpa tahu tak bunyi apa tu? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat-sahabat kata, Allah dan Rasul yang tahu, kami tak tahu, tak pernah dengar bunyi deras macam tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, haza hajar. Nabi kata, itu bunyi batu jatuh. Hadza hajar, itu bunyi batu, rumiya bihi finnar mundu 70 kharifah. Batu tu Allah suruh malaikat punggai daripada atas. Punggai batu tu daripada atas tebing neraka. Neraka atas tebing tu, malaikat disuruh punggai seketul batu besar masuk dalam neraka. Rumiya bihi finnar mundu 70 kharifah. Malaikat punggai itu 70 tahun dulu. Fahuwa yahwi finnaril an, dan batu tu hari ini sampai di dasar neraka. Ai hatta intaha ila qa'riha, hari ini dia sampai di qa'r, sampai di dasar neraka. Hadis ni nak abang apa? Neraka ni cukup besar, cukup luas, takkan nak isi manusia celuh sana. Takut manusia fikir logik. Dia kata zaman Adam alaihissalam dulu sampai kita hari ni umat Nabi Muhammad ni dah berapa lama dah masa. Dia kata masuk popoh tu pun penuh dah. Dia kata kita tak masuk dah, saya dia takut lah. Dia duk bayang kata neraka ni macam mana tapak pesta Pulau Pinang ni, lebih kurang macam tu aja. Siapa pergi dulu daripada masuk, orang Kelantan tak boleh masuk. Dia duk otak dia ni duk fikir macam tu. Dia kata kita umat Muhammad lah. Dia kata kita ni last.
Daripada Habil Qabil punya cerita tu, dia kata Qabil masuk, kemudian dia masuk ni Nabi Nuh punya umat saja berapa ramai duk ada, dia kata waktu saja duk isi, dia kata ni tak kira Nabi Lut ni lagi ada kena kalih bumi jadi laut mati ni, waktu lagi duk masuk ni mai zaman tak ikut Nabi Isa penuh dah. Dia kata kita ni tak kena dah yang selalu takut. Maka Nabi SAW habaq siap-siap dalam hadis yang kata neraka ni nak abang luah mana tak tahu, tapi malaikat Allah suruh ambil satu batu besar humban masuk dalam neraka ni 70 kharifah, 70 tahun dulu. Batu tu duk melayang tak sampai di bawah ni, duk melayang tu 70 tahun. Nabi kata hatta intaha ila qa'riha. Hari ni dia sudah sampai di dasar neraka. Maknanya apa? Tempat hamba ada. Jangan takut. Orang yang derhaka Allah boleh masuk kerana luas neraka tu. Duk tunggu penghuninya untuk masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia lah. Pasal itulah ayat Quran yang kita baca ni, ayat 37 surah Al-Ma'idah, dia bagi tahu manusia bila kena masuk neraka ni apa dia? Yuriduna an yakhruju minan nar. Depa tak ada lain melainkan yang depa nak ialah keluar daripada neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Tuhan kata tapi tu saya mimpilah. Hampa masuk neraka selagi hampa tidak diazab setimpal dengan dosa hampa tak akan boleh keluar. Tuhan kata walahum azabum muqim, dan bagi mereka itu azab yang berkekalan di dalam neraka. Kemudian dia masuk mai hukum mencuri. Kita baca muqaddimah tadi, cerita kata Kirkirah. Ingat lagi nama dia? Kirkirah. Qadam Nabi, kerja jaga tunggangan Nabi. Close dia dengan Nabi ni. Tiba-tiba bila dia mati, Nabi kata huwa min ahlin nar, dia ahli neraka. Sahabat terkejut. Cuba kata biar betul, kira-kira orang rapat dengan Nabi, macam mana dia boleh masuk neraka? Pergi cari mayat dia, jumpa ada satu selendang, dia ambil dulu. Macam kita jadi datang kuasa masjid, pakai dulu duit tabung masjid, pakai dulu, aku tak curi, esok aku bayar balik, aku pakai dulu. Boleh tak boleh pakai dulu? Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu tidak amanah. Tidak amanah. Itu bukan hak kita. Kita tak boleh. Curi tak boleh. Pakai dulu pun tak boleh. Kerana itu bukan hak kita. Kita tidak ada hak untuk pakai dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, hukum mencuri. Firman Allah, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Dan bermula laki-laki yang mencuri ataupun perempuan yang mencuri, kerat olehmu akan tangan keduanya di pergelangan tangan kanan mereka. Dan jika sekiranya ulang balik, dia mencuri, dah ditangkap, dah disabitkan kesalahan, dah dikerat dah tangan kanan, daripada pergelangan tangan ke atas kerat dah, mencuri lagi untuk kali yang kedua. Ada tak ada orang macam ni? Mungkin tak ada pun. Tapi kalau ada, Quran abang siap-siap dah. Kalau ada, sudah mencuri, sudah ditangkap, sudah dibicarakan, sudah disabit kesalahan, sudah dihukum potong tangan, mencuri lagi. Kalau sekiranya berlaku macam tu, dia kata, maka dikerat kaki kirinya. Itu kata tak ada dah. Dia kena sekali, dia tak buat dah. Kalau buat lagi, kerat kaki kiri. Dan yang ketiganya, dia curi lagi. Dalam keadaan kaki sebelah, tangan sebelah tu, dia mencuri lagi, kerat tangan kirinya. Dan kalau sekiranya mencuri lagi, dikerat kaki kanannya. Itu cara dia. Tangan kanan, lepas tu kaki kiri, lepas tu tangan kiri, lepas tu kaki kanan. Kira dahagi semua lah. Kalau dah kena ni, macam ni punya hukuman, kena pun dia mencuri lagi, dahagi semua. Tapi tak akan ada pun, dia kata. Kemudian dia kata, ditakzir akan dia dengan apa yang difikirkan sesuai oleh raja. Itu satu bab. Nanti kita tengok pula takzir. Takzir ni maksud apa tuan-tuan? Hukuman yang tak tertakluk di bawah kesalahan hudud. Contohnya,
Contoh apa dia? Rasuah. Rasuah ni salah tak salah? Salah. Siapa kata salah? Nabi kata salah. Nabi kata la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah laknat orang yang bagi dan orang yang terima rasuah. Tapi tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis Nabi bagi tahu apa hukuman ke atas orang yang rasuah. Tak ada. Cari dalam Quran, tak ada. Padahal ini penyakit teruk. Ini seumpama anai-anai. Rasuah ni seumpama anai-anai. Negara tak usah kuat macam mana lah, kalau sekiranya rasuah ada di dalam negara itu, negara yang kuat itu akan runtuh. Pasal apa? Pasal dia anai-anai. Dia duk makan. Nampak macam okey, tapi rasuah berleluasa. Tahu runtuh sekali. Rasuah umpama anai-anai. Tetapi Quran tak bagi tahu hukum dia. Mencuri ada, Quran bagi tahu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Tetapi rasuah bukan mencuri. Rasuah bukan mencuri. Rasuah ada pihak bagi, ada pihak terima, bukan curi. Habis tu rasuah ni nak hukum apa? Dia duduk di bawah hukum ta'zir. Hukum yang akan diputuskan oleh pemerintah dengan mengambil kira keadaan tu macam mana. Kalau sekiranya rasuah ni tak pernah berlaku di Malaysia ni, misalnya seorang ni aja dia yang tiba-tiba pergi makan rasuah, mungkin hukum dia public caning hari Isnin. Pasal dia seorang aja, tak serius public caning. Hari rotan kat dia 5 kali dia belakang, abang lain kali jangan buat dah. Mungkin macam tu. Katalah di sebuah negara rasuah ni sampai apa pun tak boleh buat melainkan kena bagi rasuah. Hang ada duit, hang ada modal, hang ada apa pun, hang tak boleh buat menyaga. Pasal apa? Pasal hang tak bagi rasuah. Hang ada duit, hang ada modal, hang ada skill, hang ada kemampuan, hang ada segala-galanya, tapi hang tak dapat lesen untuk buat menyaga. Pasal apa? Pasal tak bagi bawah meja. Bila bagi bawah meja, hang tak ada skill pun, hang dapat lesen. Contohnya, negara tu dah jadi sampai macam tu. Sampai rasuah ni menjadi amalan setiap pegawai yang ada. Pada ketika itu, pemerintah tidak boleh lagi hukum rasuah ni public caning 5 rotan. Mungkin boleh dihukum lebih teruk daripada itu. Itu dia panggil budi bicara pemerintah, dengan mengambil kira keadaan kesalahan itu serius dia tara mana. Maka dia sebut di sini. Ataupun dalam kes zina misalnya, nak cari 4 orang saksi yang adil, yang melihat zina tu berlaku, nampak perbuatan zina tu terang-terang, tak masuk akal. Siapa nak pergi buat zina di depan orang ramai? Pak lebay pula, orang-orang yang dipercayai ni, bagi pak lebay semua main tengok dia berzina. Tak mungkin akan jadi. Habis itu kesalahan zina nak ditangkap macam mana? Ditangkap dengan CCTV misalnya. CCTV capture gambar dia. Daripada awal dia main, dia parking kereta, dia turun, dia masuk bilik, CCTV ambil. Dalam bilik pun daripada pasang dah, daripada frame dia ada pasang video apa semua, nampak dia berzina. Tapi syarat gambar tak mau kelabur lah. Gambar terang, nampak sebiji, misai nampak sorat-sorat. Ni kawah berzina ni. Sampai macam tu sekali CCTV capture gambar dia. Dibawa ke mahkamah. Dan dia ni satu orang yang dah berumah tangga. Adakah dia nak kena hukum rejam? Tidak. Pasal apa? Sebab rejam hanya boleh dijalankan dengan 4 orang saksi yang adil. Tetap pegang yang tu. Habis ni, dia ni berzina, CCTV ambil gambar, terang semua tunjuk. Pakar-pakar mengesahkan kata ini betul, gambar ini bukan gambar yang superimpose, ini bukan gambar edit, ini gambar betul. Buat pergi makmal mana pun dalam dunia mengesahkan kata betul, dah tu macam mana, takkan nak lepas dia? Dia tak dilepaskan. Sebaliknya dia dikenakan ta'zir. Tapi bukan hudud. Tetapi dia tak lepas, dia dikenakan ta'zir. Pasal apa? Pasal Islam tetap undang-undang keras, tetapi syarat mesti dipenuhi. Tak penuh, dia pindah ke seksyen lain. Dia pergi kepada hukum ta'zir. Tidak bermakna orang yang buat salah, tidak ada saksi yang cukup syarat, dia lepas. Tak makna macam tu. Dia tetap kena, tetapi tak kena hudud. Dia kena
Ta'zir. Ini yang dia nak beritahu di sini. Dia kata apa? Dita'zir dengan apa yang difikirkan sesuai oleh pemerintah. Jazaan bima kasabah, sebagai balasan kepada barang yang diusahakan, iaitu mencuri. Kerana mencuri, dia kena potong tangan. Pasal apa? Pasal nak selamatkan ramai lagi orang ada. Nanti kita sampai tajuk tentang qisas. Tuan-tuan nanti tengok ayat tentang qisas. Tuhan kata pada hukum qisas itu hayah. Tuhan kata ada kehidupan. Kita tak faham ayat tu. Qisas ni maksudnya apa? Balasan setimpal. Dia bunuh orang, dia kena bunuh. Tapi Quran kata membunuh orang yang bunuh orang itu kehidupan. Tuhan kita tak faham. Bunuh dia hidup, apa? Bunuh mati lah. Dia pergi bunuh orang, kawan tu dah mati. Lepas itu dia pula dihukum bunuh, 2 orang dah mati. Yang Quran kata pada hukum qisas itu ada kehidupan. Hidup mengikut mana pula ni? 2 orang dah mati, hidup mengikut mana? Orang pernah tanya ulama besar Saudi, Syekh Saleh Utsaimin nama dia, ulama besar. Nanti bila sampai ayat tu kita nanti cerita siapa dia Syekh Saleh Utsaimin ni dan apa jawapan dia kepada ayat Quran yang mengatakan hukum qisas itu adalah kehidupan. Dia bagi satu jawapan yang cukup cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tahu lah lepas raya yang tu. Itu lepas raya punya cerita. Yang kata Syekh Utsaimin kata apa ni? Yang tu lepas raya. Malam ni kita tengok pasal hudud potong tangan dulu. Potong tangan itu Tuhan kata jazaan bima kasabah, balasan bagi orang yang buat kerja mencuri. Nakalan min Allah. Terjemahan di sini dia kata apa? Sebagai satu seksa daripada Allah kepada kedua orang tadi, pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan, dan teladan bagi yang lainnya. Tuan-tuan tengok dalam sesetengah tafsir, nakalan min Allah dia terjemahkan sebagai satu hukuman pencegahan daripada Allah. Kalau dilaksanakan hukum ini, Allah bantu mencegah jenayah ini daripada berlaku. Bila Tuhan masuk campur, tuan-tuan, tak payah cakap banyak. Tuhan bila dia masuk campur, macam ni tuan-tuan, kita manusia, kita ada anak. Kita ada anak. Kita kata ke anak kita, abang belajar elok-elok. Abang dapat first class honours di universiti, ayah bagi Mini Cooper sendiri. Dia belajar sampai merah menyala biji mata jadi macam tu ayah. Balik mai rumah mata merah, tak abang hang kena dong ketum ke? Dia kata ketum apa ayah suruh saya belajar sungguh-sungguh. Ayah nak bagi Mini Cooper. Saya tidur satu malam 2 jam ayah. Mini Cooper mai pasal. Dan keluar result first class honours. Sonok dah kita nak bagi Mini Cooper ke dia? Sonok. Pasal aku mau macam tu, hang buat macam tu, ambil Mini Cooper sendiri. Contoh sama-sama manusia, Allah pun sama lah. Allah dia habang kat kita, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Hampa aku bagi jadi, manusia semua hampa aku bagi jadi. Aku buat turun mai Quran dibacakan oleh Nabi aku. Quran kata apa? Dalam kalangan hampa yang aku bagi jadi ini, kalau berlaku kes curi, potong tangan. Kalau hampa laksanakan macam yang aku suruh, nakalan min Allah. Aku bagi balik apa dia? Pencegahan daripada jenayah berlaku dalam kalangan hampa. Dan bila kita laksanakan benda tu, Tuhan bagi tak janji dia? Dia akan bagi. Dia akan pastikan aman muka bumi ni daripada kecurian. Kalau manusia pun aku suruh macam tu, hang buat macam tu, aku reward hang. Aku bagi satu balasan dekat hang. Ini kan pula Allah, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Apa pun kalau dia nak bagi, dia boleh bagi. Dia janji dia nak bagi, dia tentu bagi. Sejauh mana kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, kalau buat forum tentang hudud, tak usah bercakap lah. Boleh bercakap dengan tujuan nak suruh berhati-hati, tapi jangan fokus kepada kegagalan. Jangan.
Tuan-tuan pergi duk kutip statistik, duk habang kata Sudan buat failure, tuan-tuan pergi duk habang Somalia buat gagal, tuan-tuan pergi duk habang Pakistan buat gagal, duk highlight benda tu, nak abang kata kalau buat gagal. Janganlah macam tu. Kita dah bagi orang jadi tak yakin dengan hukum Allah. Kita sebut sekali lalu aja dan kita habang gagal tu bukan pasal undang-undang tu, gagal pasal kita gopoh melaksanakannya. Kita tak mau gopoh, kita nak buat elok-elok, kita nak bagi berjaya. Jangan duk highlight gagal tu. Gagal tu habang kegagalan berlaku kerana gopoh. Tu full stop, habis. Lah nak abang kata undang-undang ni bagus dan semua orang kena ingat nak buat. Itu yang kita nak kena beritahu. Supaya orang awam, publik ni bila dengar, dia membina keyakinan. Bukan dia jadi sabut. Tentu kalau tuan-tuan dengar forum tu last sekali kita, kalau kita tak boleh buat, mana forum tu gagal. Forum tu nak bagi orang yakin dengan undang-undang Allah. Bukan forum tu nak bagi orang takut nak melaksanakan undang-undang Allah. Dia kena clear benda ni. So, kegagalan berlaku, memang betul berlaku, tetapi bukan gagal kerana melaksanakan perintah Allah, gagal kerana gopoh dan tak bersedia. Itu saja. So kita nak buat, kita tak mau gopoh, kita nak buat cantik-cantik. Bukan kata selepas benda ni dia kanunkan, diperundang-undangkan, terus esok nak jalan. Dah, kita nak buat, kita nak ambil step elok-elok. Qadi, hakim yang nak membicarakan kes pun kena train. Lawyer yang nak bawa kes masuk mahkamah pun kena train. Semua pihak ni nak kena hati ni takut kepada Allah. Tidak ada unsur-unsur nak penaya orang, tak ada unsur-unsur nak balas dendam, tak ada. Melainkan nak menegakkan kebenaran. Benda ni mengambil masa, tetapi nak kena buat adalah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Penat tuan bila bercakap bab ni, penat. Pasal apa? Pasal ada orang bina, ada orang main peruntuk. Ada orang bina, ada orang main peruntuk. Bila nak siap rumah ni? Semua orang, kalau dia kata dia Islam, dia kena ada satu keyakinan dalam hati dia bahawa apa kita duk baca ni adalah yang terbaik. Macam tu. Cuma tidak mau gopoh. Semua pihak kerajaan, pihak semua sampai ke rakyat jelata bawah ni mesti satu saja. Apa dia? Kita nak mengangkat undang-undang Allah, letak di kedudukan dia yang sepatutnya. Pasal apa? Pasal kita yakin dengan janji Allah. Tuhan kata nakalan minallah. Kalau hampa implement benda ni, aku akan pastikan, aku cegah jenayah ni daripada berlaku di dalam masyarakat hampa nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata wallahu azizun hakim. Allah Tuhan maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuhan bijak tuan-tuan. Dia tidak akan mensyariatkan satu undang-undang yang nak mencetuskan huru-hara di kalangan manusia. Tuhan bijak. Tidak mungkin Tuhan mensyariatkan benda nak bagi jadi macam tu. Manusia sahaja, atas kegopohan manusia berlaku kegagalan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu, kita nak kena ingat ayat yang kita baca bulan lepas. Tuhan kata wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sadaqallahul azim. Al-Ahzab 36. Tuhan kata apa? Tidak sewajarnya orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak sewajarnya apabila Allah dan Rasul sudah putuskan satu perkara, dia nak pilih yang lain. Tidak sewajarnya. Allah sudah putuskan hukum ke atas orang yang mencuri itu, potong tangan. Dia nak fikir alternatif lain. Tidak sewajarnya dia buat macam tu kalau dia beriman, tak kira dia laki-laki ataupun perempuan. Dan Tuhan kata apa di hujung ayat? Wa may ya'sillaha wa rasulah. Tuhan kata siapa yang engkar Allah dan Rasul. Allah kata macam tu, Nabi kata macam tu, dia kata macam lain. Bang, siapa yang engkar Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina. Dia akan sesat dengan sesat yang cukup nyata.
Dia duk pijak kaki atas bumi Allah. Dia tak pakai kompas yang Tuhan bagi. Dia akan sesat yang terang punya sesat. Siapa kata ni? Allah kata dalam Quran benda ni. Apabila manusia engkar ayat Quran, engkar petunjuk Nabi, tidak ada lain melainkan sesat yang dia akan jumpa. Dan sesat yang dia jumpa itu dhalalan mubina, sesat yang cukup nyata. Sudah terang lagi bersuluh benda betul, dia pergi buat benda tak betul. Dia akan jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Matlamat hukum Islam. Just one shot kita beritahu. Matlamat hukum Islam ni apa dia tuan-tuan? 5. 1, kerana nak memelihara agama. Maka dengan kerana tu disyariatkan salah satu daripada hukum hudud ni ialah hukum murtad. Kalau murtad, hukum dia bunuh. Pasal apa? Pasal tak mau Islam menjadi agama pasangguar. Tak mau. Kita tak mau hang suka-suka hari ni masuk Islam, suka-suka esok nak tinggal Islam. Tak mau. Hang make sure hang faham betul dan sebagainya, baru buat keputusan masuk. Kita bukan nak cari bagi ramai orang masuk Islam, bukan. Tapi tujuan kita nak tarik dia masuk Islam dan nak bagi kepahaman dengan dia, dengan nak jaga welfare dia, dengan nak bagi segala yang terbaik kepada dia. Sebahagian kita hari ini tarik orang masuk Islam, tinggal dia. Kita tarik orang masuk Islam, kita pujuk dia, kita dakwah dia, kita ajak dia, kita habaq Islam baik dekat dia dan sebagainya. Dia pun buat satu keputusan besar dalam hidup dia. Dia tinggal agama dia, dia tinggal kepercayaan dia, dia tinggal keluarga dia tinggal semua orang yang ada keliling dia untuk nak masuk Islam. Lepas itu kita buat tak kenal kat dia. Siapa nak jaga welfare dia? Adik-beradik dia buang dia. Siapa nak jaga welfare dia? Semua orang yang kenal dengan dia sebelum ni, semua dah boykot dia. Kita tinggal dia, kita tak bagi perhatian dekat dia, kita tak tolong dia, kita tak bantu dia, kita tak ajak Islam sebenar kepada dia. Kita ajak dia masuk Islam, kita kena sedia untuk menghadapi apapun, kita jaga dia. Sedangkan Kristian boleh buat benda ni. Saya selalu kata tuan-tuan, duit zakat, duit kutip ni sampai puluh juta, ratus juta setahun. Buat tempat-tempat macam ni. Buat satu tempat bagi orang-orang yang masuk Islam ni, kita generate satu pendapatan untuk dia. Dia boleh hidup stand atas dia punya own feet. Dari segi belanja hidup dia ada, dari segi pahaman Islam kita bagi dekat dia. Kita kena buat macam tu. Kita ada duit, kita ada fund, kita ada segala-galanya. Kita miss dari segi perancangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Falsafah hukum Islam yang pertama apa dia? Nak pelihara agama. Yang kedua, falsafah dia nak pelihara nyawa. Maka dengan kerana tu Islam memperkenalkan hukum qisas. Hukum qisas ni nak jaga nyawa kita. Orang tak boleh suka-suka hati dekat traffic light, tuan-tuan berhenti nak tunggu lampu hijau nak jalan, mai sebiji motor berhenti tepi, dia rembas cermin tepi pemandu ni, dia rembas lagu tu, terus dia nak samak beg tangan bini kita, dia nak tarik ni, kita duk tahan, dia buat pulang parang dia pagi atas dada kita sejalok macam ni, terkulai atas kita macam tu, nyawa kita. Maka Islam mengemukakan package hukum qisas. Siapa yang suka-suka hati pergi bunuh orang, dia terdedah kepada hukuman bunuh balas. Pasal apa? Pasal nak protect nyawa manusia yang berharga. Nyawa yang berharga ni bukan nyawa orang Islam saja, bahkan nyawa orang bukan Islam. Kalau kita orang Islam, kawan kita bukan Islam, kita tak boleh pergi bunuh dia suka hati. Kalau kita pergi bunuh dia dengan cara yang tak betul, kita dihukum bunuh. Hukum Islam ni bukan nak protect orang Islam sahaja, tetapi dia nak protect manusia seluruhnya. Hukum Islam ni falsafah dia apa? Dia nak pelihara akal, supaya akal kita waras. Maka Islam kemukakan package hukum sebab ke atas orang minum arak. Sebab minum arak menghilangkan kewarasan akal. Kerana dia minum, kerana akal dia hilang waras, dia bawa kereta dalam keadaan mabuk, dia pergi langgar satu makcik duk jual karipap tepi jalan.
Orang macam ni mesti dihukum. Pasal apa? Pasal dia menghilangkan kewarasan akal yang Tuhan bagi dekat dia. Dia wajib disebat. Pasal apa yang orang tak boleh setuju? Benda yang nak bawa kebaikan kepada semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam nak pelihara keturunan. Kita punya susah payah nak jaga keturunan kita bagi jadi keturunan orang baik-baik. Tiba-tiba mai satu orang jahat, mana rogol bini kita, rogol anak perempuan kita. Kerana rogol itu lahir satu keturunan yang tak elok. Maka Islam mai dengan pakej hududnya. Apabila satu orang telah buat benda-benda yang macam ni, dia berzina, dia merogol dengan jalan yang tak betul, dengan itu terbentuknya keturunan ataupun generasi yang tak elok dalam keturunan itu, maka dia wajib dihukum. Kalau dia sudah kahwin, dia rejam dengan batu sampai mati. Kalau dia belum kahwin, disebat 100 kali. Undang-undang ni tengok takut, tuan-tuan. Pasal apa takut? Pasal nak bagi orang tak buat benda tu. Nak pergi tanam orang hidup-hidup ni, ambil seketui, pergi korek tanah, tanam sampai parai dada nak pungai ketui batu. Gamak tak tuan-tuan nak ambil batu nak pungai? Tuan-tuan pun tak gamak. Kawan nak tunggu batu nak singgah muka dia, lagi dia tak gamak. Kuliah yang akan datang selepas raya, insya-Allah kita akan baca hadis cerita tentang Ma'iz Al-Aslami. Berzina. Mai takut. Masa berzina terlupa. Bila dah terzina, duk dengar Nabi duk habaq dosa berzina, takut. Pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, tolong bersihkan saya. Nabi Salih pergi lain. Dia ikut Nabi, mai ke belah ni pula. Ya Rasulullah, tolong bersihkan saya. Nabi Salih pergi ikut lain. Dia ikut lagi, dia kata, Ya Rasulullah, tolong bersihkan saya. Hadis ni nak cerita kata apa? Islam bukan gelut nak hukum orang. Pasal itu Nabi tu tak mau layan. Islam bukan nak bawa torchlight 5 bateri hidup suluh cari orang buat salah. Islam sekadar nak memastikan keturunan yang ada ni keturunan baik-baik, tidak dicemari oleh benda-benda jahat. Berapa kali dia pergi ikut Nabi, Nabi tak mau layan dia. Nabi tanya dekat dia, hal indaka junun, hang gila ke? Nabi kata kat dia. Dia kata, dah, aku tak gila. Tolong bersihkan aku daripada dosa. Baru Nabi tanya, hang buat salah apa? Dia kata, zina itu, aku berzina. Bila dia mengaku dia berzina, sabitan kesalahan itu dia antaranya dengan pengakuan. Nabi kata, tak apa. Dah mau sangat hukuman, baik. Nabi kata, rejam dia. Nabi kata, hang kahwin dia lagi? Dia kata, kahwin dah. Nabi kata, rejam. Dia ambil batu, pergi punggai. Dia kena sekutui, dia lari. Kata Ma'iz ni, dia kena sekutui, sakit, lari. Lari, dia paligan, dia tangkap, dia apa sedekah mati dia. Dia pergi habaq dekat Nabi. Dia berkata, Ya Rasulullah, Ma'iz tadi ni dah tuan jatuhkan hukum rejam. Kami pun lepas ke dia, lepas tu dia lari, kami ligan. Nabi kata apa? Nabi kata pilihan dia buat apa? Nabi kata, di situ pun ulama bincang panjang. Ulama bincang panjang. Oh, jadi kalau satu orang yang mengaku kemudian dia tarik balik pengakuan dia, jadi macam mana? Itu perbincangan lagi. Makna kata apa? Islam ni bukan kalau nak hukum orang. Islam nak menegakkan keadilan. Islam nak memastikan keharmonian dalam masyarakat. Lah, Nabi kata dia lari pergi duk ligan, dia buat apa? Ha? Ligan lah, dia sedekah habis. Oh, tak apalah, Nabi kata. Dan Nabi tidak sembahyangkan mayat dia. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi pula, oleh kerana Nabi tak semayangkan mayat dia, jadi pula satu cerita dalam masyarakat. Habislah Ma'iz ni, apalah dia pergi buat satu dosa besar, lepas itu pergi mengaku salah, lepas itu dah pergi kena hukum sampai mati, Nabi pula tak semayang mayat dia. Cerita, sudah jadi cerita. Nabi mai duduk balik di dalam kalangan sahabat ni, Nabi explain balik. Nabi kata, dah, dia sudah bersih daripada dosa. Nabi kata. Jangan hampa ingat kata dia ni, nah, dia sudah bersih daripada dosa. Dia sudah buat salah. Dia sudah mengaku kesalahan dia. Dia sudah menerima hukuman. Dia sudah bersih daripada dosa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian.
Kita tengok Islam ni cantik tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita menggambarkan Islam ni dengan rupa yang menakutkan. Kerana Islam ini nak membawa ke arah kebaikan dan kedamaian. Dan matlamat hukum Islam yang akhir, yang kelima apa dia? Nak pelihara harta. Maka kerana tu mai perintah hukum potong tangan ke atas pencuri. Pasal apa? Pasal nak jaga masyarakat ni daripada disamun dan dicuri harta yang dia usaha cari susah payah. Kita kerja nak dapat duit bukan senang tuan-tuan. Ni ada dalam masyarakat kita ni bukan semua orang senang dapat duit. Ada orang nak dapat duit Allahu Akbar susah. Orang mai curi duit dia buta-buta. Tak patutkah, tak wajarkah orang yang mencuri ini dihukum? Kerana dia mencuri duit satu orang yang susah dan bersusah payah untuk nak dapat duit nak sara anak bini di rumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini zaman dah ni tuan-tuan. Ya Allahu Akbar. Baru main 16 hari bulan duit habis dah. Duit kereta tak bayar lagi. Tanya adik-beradik tak boleh tolong, tanya kawan pejabat tak boleh tolong. Tu fikir ni siapa lagi dia boleh tolong. Lagu tu punya susah pun duk ada. Tu tak apalah susah kerana nak bermewah-mewah. Ni hak susah kerana nak suap makan pun tak ada ni. Pun ada. Ni puasa nak main ni dia dah start takut dah. Pasal apa? Puasa satu, lepas puasa nak raya. Ni dia dah start takut dah. Pasal hak doa adalah ni pun tak dan 16 hari bulan duit dah habis. Tengok anak-anak di rumah biji mata berkeritam ni, nak jamu, nak jamu makan pagi raya, nak beli baju untuk nak seronok sambut hari raya. Hak tu pun tak ada. Dalam pada tak ada tu, ada kutu main repih pintu rumah dia, masuk curi, ada sikit sebanyak tu curi pelari pibang. Islam mai kerana nak jaga benda-benda macam ni. Tapi tidaklah semudah itu nak potong tangan orang. Syarat yang duk main ni cukup ketat. Yang pertama dia kata apa? Syarat mesti benda tu curi. Curi ni maksudnya apa? Diambil cara sembunyi-sembunyi. Curi. Kalau sekiranya bukan curi, rasuah dan sebagainya, dia tak tertakluk di bawah kerat tangan ni. Kerat tangan ni curi. Curi maksudnya diambil cara senyap-senyap. Kalau ambil depan-depan itu samun. Hak kita baca bulan lepas. Ni dah. Tanpa pengetahuan tuan rumah, masuk pergi selongkang lemari, curi rantai labuh bini kau tu. Itu curi. Satu. Kedua, cukup nisab. Barang yang dicuri itu tidak boleh barang-barang murah. Dia curi selipar Jepun sepasang. Harga RM2.5. Tak kerat tangan. Dia curi barang yang Nabi kata la tuqta yadus sariq illa fi rub'i dinar fasa'idan. Nabi kata apa? Tidak dipotong tangan pencuri melainkan barang yang dia curi itu nilainya suku dinar. Suku dinar ni berapa duit? Kita tengok Kelantan. Kelantan mereka ada implement dinar mah. Kalau ikut harga semasa, dinar mah di Kelantan hari ini, satu dinar bersamaan RM586. Satu dinar. RM586 bahagi 4. Maknanya satu dinar jatuh RM146.50. Kalau barang yang dicuri itu bernilai RM146.50 ke atas, baru dia tertakluk kepada hukum potong tangan. Yang ketiga, harta itu harta yang ihtiram. Ni yang kita duk nak sokong sangat hudud ni pun kita tak faham pun benar-benar ni duk kira nak kerat tangan orang. Harta yang dicuri itu mestilah harta yang ihtiram. Maksudnya harta yang layak dimiliki oleh tuan punya harta tu. Harta tu dia panggil apa? Harta ihtiram. Harta yang memang dia layak memiliki. Kalau dia tak layak miliki, contoh dia satu orang Islam, dia ada store simpan arak di rumah dia. Tapi dia orang Islam. Dia ada store simpan arak di rumah dia. Pencuri mai curi arak tu. Kena kerat tak tangan pencuri ni? Tak. Pasal apa? Pasal pencuri curi harta yang tak patut dia miliki. Dia orang Islam, dia tak patut miliki arak. Tapi kalau pencuri
Pencuri Islam pergi curi arak dalam stor orang bukan Islam. Kena tak kat tangan? Kena. Pasal apa? Pasal orang bukan Islam memang layak simpan arak ni semua. Macam kita hari ni tuan-tuan, Malaysia ni dekat-dekat nak sama dari segi ratio. Ratio kita ni dekat-dekat nak sama, dekat-dekat. 50 lebih sikit dengan 40 lebih sikit antara Muslim dengan non-Muslim. Ratio dia macam tu. Ni, banci penduduk kita hari ni dia jadi macam tu. Makna kata kita duduk dalam satu community yang multiracial. Kena ada ni, benda-benda macam ni kena ada kefahaman. Kita nak apa-apa, banyak benda nak kena ambil kira. Kalaulah sekiranya diimplement hukum Islam, orang-orang bukan Islam nak minum, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh, tetapi secara terkawal. Buat satu tempat dekat dia duduk tang tu. Dia nak minum ke, dia nak telan dengan botol-botol tu ke, dia nak mabuk sampai dia nak faham kaki bangku ke apa ke dalam kawasan tu. Hanya nak duduk keluar main masuk dalam kawasan orang ada ramai ni. Dibenarkan secara terkawal. Kita tak boleh, terus kata tak boleh. Terus kata tak boleh, tak boleh. Pasal depa ni, depa minum ni, depa seronok apa depa minum, depa duka cita apa depa minum. Ni yang kata orang bukan Islam ni, dia seronok, dia kenduri kahwin pun dia minum, mak dia mati pun dia minum. Tentu kita dua abang kata tak boleh minum, kacau. Oh dia kata macam tu tak boleh sokong apa-apa kahwin kata. Boleh, tapi dengan keadaan yang macam benda-benda macam ini ada di dalam fiqh Islam ni ada. So harta tu mesti harta yang ihtiram, dia kata. Yang keempat, harta tu mesti disimpan di tempat simpan. Kalau tuan-tuan main masjid, main dengan motor, tuan-tuan parking di luar tu, kunci motor tinggal yang tu tuan masuk main, aku malam ni nak dengar bab curi potong tangan. Siapa balas motor aku, siap. Main satu kawan lalu-lalu, aku punya kunci pula duk, angin duk pukul, duk goyang macam tu. Dia duduk, dia sekali start dia belah habis. Tuan-tuan kau dapat tangkap dia, kalau sekiranya hukum Islam terlaksana, kerat tak tangan dia ni? Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu kecuaian kita. Kecuaian kita. Dia tak dijatuhkan hukum potong tangan. Yang tu mau duk potong telinga kita. Tak apa, suruh hadut buat kerja macam tu. Tak boleh. Jadi masalah tempat yang terjaga tu pun dibincang panjang oleh Islam, oleh ulama-ulama Islam. Baik, kalau sekiranya nak tidur malam, duit dalam wallet kita, dalam beg duit, dalam dompet kita ada duit, kita buh bawah bantai, kita tidur. Pencuri masuk hidup gagal ambil wallet bawah bantai kita, kena tak potong tangan? Kena. Pasal apa? Pasal bawah bantai itu dianggap sebagai tempat simpan kita. Bukan semua orang ada peti safe deposit, peti besi di rumah, tak ada. Kita, cara kita lah, standard kita tempat simpan kita di mana? Bawah bantai. Pergi habang orang tu. Kalau orang tua-tua dulu bawah tikar mengkuang, bawah tilang tabu, tempat dia bawah lipat kain. Pencuri-pencuri kampung ni depa khatam bab ni semua. Pencuri kampung ni tuan-tuan, ni hak bukan hak masuk bank lah, ni hak jenis masuk rumah ni, depa khatam bab ni. Dia masuk rumah, dia tengok orang tua ni umur 65 70 ni, duit dia tahu dah, hutang mana dia tahu dah. Mula sekali dia pergi angkat bantai, dia gagal bawah bantai, dia debu boleh seketik kat dia. Tu. Tengok pula kain pelekat dia duduk tang mana, kain batik dia duduk tang mana, dia cek satu-satu lapis kain batik tu, nah ada yang blok anak orang bagi minggu lepas. Satu. Itu dia anggap sebagai apa? Sebagai tempat simpan dia. Kalau curi, boleh potong tangan. Tidak mesti benda tu ada dalam peti simpanan dan sebagainya. Yang kelima, harta tu pula mestilah bukan harta yang syubhat. Harta yang syubhat ni jangan salah faham, jangan duduk ingat dekat kebelat kat buri. Harta yang syubhat ni maksudnya apa? Syubhat dari segi hukum. Bapa ambil duit anak. Di situ dia panggil syubhat. Bapa, ayah kita, dia ambil duit kita. Pasal apa? Pasal kita tak nak bagi duit ke dia. Dia dah tua, umur dah 70 lebih. Dia kerja tak ada apa, tak ada pencen, tak ada apa. Dulu pun dia mukul padi. 70 lebih takkan nak pergi pukul padi. Orang pukul dia boleh lah.
Dia harap anak-anak tolong dia. Anak-anak dia buat pekak badak, tak tolong dia. Dia susah. Satu hari dia pergi rumah kita, dia tengok kita tak baik duit tu, dia dengan tembun elok atas meja, dia pergi buka, dia tarik 200 duit dia balik. Boleh tak boleh kita pergi report kata dia curi duit kita? Tak boleh. Sebab itu syubhat. Sebab apa? Sebab ada hadis. Satu orang suruh pergi tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau ayah saya ambil duit saya macam mana? Nabi kata, anta wa maluka li abik. Nabi kata, duit hang apa? Hang tu pun sendiri, duit hang semua pak hang punya, kata. Weh, dia kata macam ni mampunya. Mampu tak mampu lah, apa siapa yang tak pergi tolong dia? Anta wa maluka li abik. Hang dengan duit hang dengan apa semua bapa hang punya. Bila ada hadis macam tu, bapa ambil duit anak, bapa tak kena hukum potong tangan. Bini ambil duit lagi. Itu Muhammad slow sikit. Agak-agak apa tak dengar. Bini ambil duit lagi. Bini kena potong tangan tak? Pasal ada unsur syubhat. Pasal tanggungjawab suami, tanggung nafkah dia. Suami dia buat lagu, dia buat liang, dia buat tak mau bagi duit kat dia. Kita mengeroh dia tarik ya. Laki nak pergi report, kata bini curi duit. Hakim dengan laki tu yang dibagi saya belakang. Dia kata, tak bagi duit kat dia, dia nak hidup macam mana? Benda tu duduk dalam apa? Dalam kategori harta itu dalam keadaan syubhah. Tidak jalan. Hukum potong tangan ni. Benda-benda macam ni kita kena tahu. Bahkan berlaku zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Zaman Umar, zaman Ali, ada rakyat pergi ambil duit daripada Baitul Mal. Sepatutnya pihak pemerintah ambil duit Baitul Mal bagi dekat rakyat. Tak tahu macam mana, teralih ke apa ke tak bagi. Orang yang berkenaan perlu duit, duit tak ada, dia pergi sendiri, dia ambil duit daripada Baitul Mal. Umar dan Ali berlaku pada zaman ini. Umar tidak jatuhkan hukum potong tangan, Ali juga tidak jatuhkan hukum potong tangan kepada orang yang pergi ambil duit Baitul Mal. Pasal apa? Pasal duit Baitul Mal itu duit yang dikongsi oleh rakyat semua. Jangan salah faham, kata boleh pergi curi suka hati duit Baitul Mal dah. Bukan kata boleh pergi curi dah, cuma tak boleh dijatuhkan hukum potong tangan. Dia boleh dijatuhkan hukum lain, hukum ta'zir, suruh ketuk tampi 100 kali misalnya. Terpulang kepada boleh bicara pemerintah yang ada. Syarat-syarat ni semua mesti dipenuhi, barulah boleh dilaksanakan hukum yang kata was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Nah, kita berhenti tonton dulu. Lepas ni insya-Allah kita masuk faman taba min ba'di zulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Lepas ni dia main cerita apa? Kalau orang yang hidup buat salah ni, mencuri dan sebagainya, tak ditangkap dan tak dibicarakan dan tak dihukum, dia bertaubat lepas itu. Dia kata aku dulu jahil semualah, aku pergi buat benda-benda ni. Bertaubat dia, minta ampun dia, menangis dia malam-malam, menyesal atas kesilapan masa lalu. Ni ayat yang akan datang. Apa nak buat kepada orang yang macam ni? Adakah dia terlepas? Adakah Allah akan ampun dia? Ataupun bagaimana? Nah, wallahu a'lam. Ayat-ayat yang akan datang tuan-tuan bagus-bagus semua. Cerita tentang hukum zina, dia akan main selepas daripada ni. Dia akan cerita bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab pada satu hari dia duduk-duduk, dia bersama dengan sahabat-sahabat. Umar teringat, dia kata esok ni macam mana lah nak jadi dekat orang Islam di masa depan. Sudah tentu mereka akan kata hukum rejam dengan batu tidak ada dalam Quran. Umar ada kata benda tu. Kita akan tengok apa hadisnya yang sehingga akan timbul kata-kata Sayyidina Umar itu insya-Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.